Wahyu 19. Setelah itu aku mendengar sesuatu seperti suara sekumpulan orang ramai di syurga yang berseru, Pujilah Allah! Allah kita Allah yang menyelamatkan. Dia Allah yang mulia dan berkuasa. Penghakimannya benar dan adil. Dia telah menjatuhkan hukuman kepada pelacur termasyhur itu yang menyesatkan dunia dengan perbuatan caburnya. Allah sudah menghukum dia kerana dia membunuh hamba-hamba Allah. Sekali lagi mereka berseru, Pujilah Allah! Asap api yang menghanguskan kota agung itu mengepul terus-menerus untuk selama-lamanya. 24 orang pemimpin dan 4 makhluk itu bersujud dan menyembah Allah yang duduk di atas tahta. Mereka berkata, Amin! Pujilah Allah! Lalu terdengar dari tahta itu suara yang berkata, Pujilah Allah, hai semua hamba-Nya dan semua orang yang takut akan Dia, baik orang besar maupun orang biasa. Kemudian aku mendengar sesuatu seperti suara sekumpulan orang ramai, seperti deruman air terjun, dan seperti gemuruh-guruh. Aku mendengar mereka berkata, Pujilah Allah! Kerana Tuhan, Allah kita yang Maha Kuasa itu Raja. Marilah kita bersukacita dan bergembira. Marilah kita memuji keagungannya. Kerana masa perkahwinan anak domba sudah tiba dan pengantin perempuannya sudah siap untuk perkahwinan itu. Pengantin perempuan itu telah diberikan pakaian linen yang bersih dan berkilauan untuk dikenakan. Pakaian linen itu perbuatan baik yang dilakukan oleh umat Allah. Kemudian malaikat itu berkata kepadaku, Tuliskan ini, berbahagialah orang yang telah dijemput ke majlis perkahwinan anak domba itu. Malaikat itu berkata lagi, Inilah firman yang benar daripada Allah. Aku bersujud hendak menyembah dia, tetapi dia berkata kepadaku, Jangan sembah aku, sembahlah Allah. Aku pun hamba seperti engkau dan semua saudaramu, dan seperti semua orang yang berpegang teguh pada ajaran benar yang dinyatakan oleh Yesus. Ajaran benar yang dinyatakan Yesus itulah yang mengilhami nabi-nabi. Kemudian aku nampak syurga terbuka dan aku melihat seekor kuda putih. Penunggangnya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Dia menghakimi dengan adil dan berperang untuk keadilan. Matanya menyala seperti api dan dia memakai banyak mahkota pada kepalanya. Pada dirinya tertulis satu nama yang hanya diketahui olehnya. Jubah yang dipakainya berlumuran darah. Namanya Firman Allah. Tentera syurga mengikuti dia dengan menunggang kuda putih dan mengenakan pakaian linen putih yang bersih. Dari mulutnya keluar sebilah pedang yang tajam, dan dengan pedang itu dia akan mengalahkan bangsa-bangsa. Dia akan memerintah mereka dengan tangan besi. Dia akan memeras anggur di dalam alat pemeras anggur, yaitu kemurkaan yang menyala-nyala daripada Allah yang Maha Kuasa. Pada jubahnya dan pahanya tertulis nama ini, Raja yang terutama dan Tuan yang agung. Kemudian aku nampak satu malaikat berdiri di atas matahari. Dengan suara kuat dia berseru kepada semua burung yang terbang di angkasa. Marilah berkumpul untuk menghadiri jamuan besar yang disediakan oleh Allah. Marilah makan daging raja, daging panglima dan askar, daging kuda dan penunggang kuda, daging semua orang, baik abdi maupun orang bebas, orang besar maupun orang biasa. Kemudian aku nampak binatang itu dan raja-raja di bumi dengan tentera mereka berkumpul untuk melawan dia yang menunggang kuda putih dengan tenteranya. Tetapi binatang itu ditawan bersama-sama nabi palsu yang telah melakukan mukjizat di hadapannya. Dengan mukjizat itulah binatang itu menipu orang yang mempunyai tanda binatang itu dan orang yang menyembah patung binatang itu. Binatang itu dan nabi palsu itu dibuang hidup-hidup ke dalam lautan api yang bernyala-nyala dengan belerang.
tentera mereka dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda putih itu. Lalu semua burung datang dan memakan daging mereka dengan lahap.